Lepas beralih sokongan, 3 MP pindah kerusi Dewan Rakyat. 3 daripada 4 ahli parlimen yang baru-baru ini beralih sokongan untuk menyokong PM telah berpindah tempat duduk dalam Dewan Rakyat. Mereka kini duduk di bahagian belakang kerusi ahli parlimen Muar Syed Saddiq. Untuk rekod, Muda sebelum ini menarik balik sokongan kepada kerajaan pada September. 3 ahli parlimen bersatu dipindah ke belakang Wai Mimbuar, kata ahli parlimen Bangi Syahrizan Johan dalam catatan di X. Dia turut melampirkan gambar plat nama ahli parlimen berkenaan iaitu Labuan, Jeli dan Gua Musang. Bersatu sebelum ini menggantung Labuan dan juga Kuala Kangsar. Ahli parlimen Gua Musang dan juga ahli parlimen Jeli dirujuk kepada Jawatan Kuasa Lembaga Disiplin. Tindakan ke atas keempat mereka hadir setelah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Pada masa ini, Ketua Kuala Kangsar masih di kerusi yang sama. Saya rasa sebab dia tak hadir kot. Sampai sekarang dia tak hadir. Saya tak sure. I might be wrong on this. Now, so mereka dah beralih tempat kerusi, tuan-tuan. Beralih tempat duduk. Isunya yang dibangkitkan oleh Bersatu, dia tak puas hati. Dia kata tak puas hati. Sebab apa? Ada loophole di dalam hantar Akta Anti Lompat Parti ni. Ini adalah loophole yang tidak patut ada. Dan ini adalah salah kerajaan. Tak, yang buat akta tu kamu. Dia macam ni, ada 2 klausa yang saya cerita semalam, diperkenalkan, diminta untuk diletakkan, iaitu barang siapa yang menyokong ahli, maksudnya yang menyokong bukan daripada maksudnya yang bukan menyokong polisi parti dia, yang pertama, atau dipecat, maka dikira lompat parti. So Muhyiddin kata tak nak. Kita tak nak perkataan dipecat tu, sebab dia kata saya pun dipecat. Kalau macam tu, habislah saya. Saya dikira sebagai lompat parti. So pada masa itu dia tak bukan Perdana Menteri dah pada waktu itu, tetapi dia tak bersetuju dan akhirnya klausa berkenaan dengan perkara tersebut dibuang. Klausa dipecat dan juga klausa menyatakan sokongan walaupun sedangkan dia tak keluar parti, dibuang sebagai lompat parti, jadi tidak dikira lompat parti. Salah siapa? Senjata makan tuan, salah diri sendirilah. Muhyiddin rujuk pemecatan UMNO ketika bantah anti lompat parti. Presiden Bersatu Muhyiddin adalah punca klausa anti lompat parti yang menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing, dedah Anthony Loke. Loke berkata Muhyiddin membantah klausa itu sambil merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Dia dipecat daripada UMNO kerana dia kata dia lawan UMNO dan Wan MDB. Dalam kes dia kata kalau dia dipecat daripada parti dan perlu mengusung kerusi, tak adil bagi dirinya, kata Loke. Dia berkata mesej kepada Muhyiddin itu telah disampaikan oleh Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin semasa perbincangan kerangka undang-undang anti lompat parti 2022. Okay? Jadi dalam hal itu, bila keempat-empat mereka menyatakan sokongan kepada PMX, dia seorang lagi ni tuan-tuan, tapi seorang ni dia agak liat sikit, tapi tak apalah. 4 ni, saya kata 5 kan tempoh hari kan, so 4. So bila 4 ni menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi mereka mengatakan mereka tak keluar daripada parti. Kalau parti pecat mereka, menurut Akta Anti Lompat Parti yang baru, tidak dikira sebagai telah hilang jawatan ataupun lompat parti. Menurut akta. Maka daripada itu, maka mereka sudah bebas untuk memilih menyokong sesiapa saja. And that is why kenapa mereka digantung. Dan bukannya dibuang parti. Kalau dibuang parti, kerja mereka lagi senang. Dan inilah loophole yang dia dok marah sekarang ini. Isunya 2-3 hari ni kita dok menganjing dia orang, kita kata padan muka. Itu salah ke orang sendiri. Akhirnya senjata makan tuan, tuan-tuan. Senjata makan tuan. Now, cerita menarik. Wan Faizal hari ini mendedahkan. Menarik cerita ini, tuan. Ini semua kerja Farhash dan Datuk Botak dakwa Wan Faizal. Ketua Pemuda Armada Bersatu Wan Faizal Wan Ahmad Kamal hari ini mendakwa terdapat 2 individu yang bertanggungjawab menarik sokongan wakil pembangkang. Menurut Wan Faizal, dia adalah Datuk Botak dan juga bekas Setiausaha Politik Anwar Farhash Wafa Salvador. Jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli parlimen bersatu bagi kawasan mereka. Terdapat juga satu video menunjukkan identiti seorang Datuk Botak yang memainkan peranan untuk menyokong dan mengugut ahli parlimen pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri, katanya. Malaysia kini tidak mendedahkan nama Datuk Botak buat masa ini sementara menunggu maklum balasnya. Wan Faizal yang juga ahli parlimen Macang berkata video berkenaan usaha menarik sokongan wakil pembangkang boleh dilihat melalui perkongsian di laman sosial Facebook dan TikTok.
Video tersebut menjelaskan peranan bekas usaha politik Farhas dalam perkara itu. Video itu juga telah tular di Facebook, TikTok dan SPRM seharusnya tahu dan mengambil tindakan. Baik. Dalam masa yang sama, dakwaan sogok MP Farhas mahu lapor polis saman Wan Faizal. Bekas usaha politik Anwar Farhas mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Wan Faizal setelah mendakwa dia bertanggungjawab menarik sokongan wakil rakyat pembangkang kepada Perdana Menteri. Farhas dalam satu kenyataan menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan yang disifat sebagai fitnah dan berniat jahat. Disebabkan kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap saya akan buat satu laporan polis dan tindakan tersebut lanjut diambil oleh pihak berkuasa terhadap Wan Faizal. Saya juga mereservkan hak saya dan membatalkan tuntutan saman saya terhadap Wan Faizal, katanya. Okey. So, dalam masa yang sama, Datuk Botak tu siapa, tuan-tuan? Dia Datuk Botak ni, saya tahu siapa. Orang dalam PKR pun ramai, majoriti akan tahu siapa dia. Kalau saya tunjuk macam ni, dia orang akan tahu. Itu je lah clue yang saya boleh bagikan. Tetapi saya boleh katakan macam ni. Pertemuan itu ada. Berkemungkinan ada, bukan ada. Saya tak kata jamin ada. Pertemuan itu berkemungkinan ada. Perjumpaan itu berkemungkinan ada. Yelah, logik lah. Dia orang ahli parlimen. Kita duduk kat parlimen, berjumpa. Macam hari itulah saya jumpa Syahidan Kasim. Saya terjumpa apa orang kata Ahmad Maslan. Saya terjumpa siapa nama dia? Syed Saddiq. Saya terjumpa Willy Mongin. Saya terjumpa Ali Biju. Kita terjumpa. Bila kita jumpa, kita tegur, kita borak, kita sembang. Dan tak mustahil kalau sekiranya yang dikatakan Datuk Botak dan juga Farhas tadi tu berjumpa, terjumpa, berbincang, duduk, minum, sembang. Berkemungkinan ada. Dan kita negara demokrasi, buat apa nak gaduh? Kita bukannya berperang. Kita lainan politik je. Tetapi persoalan utama, adakah pertemuan tersebut membawa kepada rundingan, ugutan, tawaran, rasuah, sogokan? Itu yang kena dibuktikan. Bukan masalah mereka bertemu. Kalau tengok dekat Facebook mereka bertemu, tengok dekat Twitter mereka bertemu, tengok dekat TikTok mereka bertemu. Iya, kita tak nafikan. Gambar saya bertemu dengan Syed Saddiq pun ada dalam Facebook. Kan? Contoh, tak adalah saya ni orang penting. Tak. Maksudnya ada. Tapi apa makna dia? Sekadar kita jumpa ambil gambar. Ada CCTV menunjukkan mereka berjumpa. Iyalah. Mereka berjumpa. So, adakah salah perjumpaan tersebut? Ada tak rakaman? Ada tak tawaran? Ada tak sogokan? Ada tak benda yang dikatakan, diucapkan tu ada ke tidak? Tidak cukup sekadar pertemuan untuk menyatakan bahawa mereka telah disogok oleh si fulan dan si fulan. Now, tuan-tuan tahu siapa yang akhirnya terasa hati? Tuan-tuan tahu siapa yang terasa hati bila dia orang kata dia orang disogok? Empat orang tu akan terasa hati. Keempat itu akan terasa hati. Dia kata, teruk sangat ke kami ni? Teruk sangat ke kami ni? Sampai orang kata kami ni, maruah kami ni dijual sebegitu rupa. So akhirnya MP Labuan bersuara. Mana bukti kami disogok? MP Labuan mahu saman penfitnah. Habislah. Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman akan mengambil tindakan saman terhadap pihak yang memfitnah beliau menerima sogokan atas tindakan yang menyokong kerajaan. Suhaili menegaskan bahawa beliau tidak akan mengkhianati atau meninggalkan Bersatu. Saya tidak tinggalkan parti, jadi saya tidak khianat. Saya juga ingin menyatakan di sini bahawa ada fitnah dilontarkan kami berempat yang kami ini menerima sogokan 4 hingga 6 juta. Saya akan membawa perkara ini ke mahkamah dan saman individu-individu yang membuat kenyataan fitnah baru-baru ini. Saya akan minta anda buktikan mana bukti kami disogok. Kalau tidak, saya akan saman malu, kata beliau. Saya pendekkan cerita kepada Suhaili lah. Satu, Hamzah Zainuddin. Kedua, Wan Faizal tadi. Ketiga, Muhyiddin Yassin. Ni geng-geng dia. Kita pendekkan cerita kat situ. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Kita kena faham satu perkara. Mereka sangat desperate. Tu saya kata tadi tu. Kalau sekiranya mereka ni 4 orang ni disogok, diugut. Bukan disogok, diugut. Kenapa mereka digantung? Kita fikir logik tu sajalah. Kalau mereka diugut, kenapa mereka digantung? Sepatutnya Bersatu ni bersama dengan kepimpinan dan juga
kawan-kawan mereka yang telah diugut ini untuk kita sama menentang siapa yang berjaya yang mengugut mereka. Ceritalah siapa yang ugut, supaya kita boleh pergi ke depan, lawan sama-sama, lapor SPRM, apa takut. Cerita ugutan, cerita sogokan, itu cerita-cerita palsu. Tadi apa orang kata, Farhash akan saman, MP Labuan pun akan saman. Simple tuan-tuan. Kita negara ada undang-undang. Buat apa nak kecoh? Kan? Yang duk fitnah, dia orang lah. Kita, apa ada hal? Kalau dia rasa tak betul, bayar. Kalau dia rasa betul, pertahankan dekat mahkamah. Simple dan mudah. Kan? Apa susah? Apa mau gaduh? Benda mudah mah. Lu langsi lu matilah. Okey lah tuan-tuan, itulah cerita kita malam ni.